Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazah Atirah binti Kainaim. Kad matrik saya di 22114649. Tugasan akhir saya dalam falsafah dan isu semasa ialah tugasan bedah jurnal berkaitan dengan falsafah. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan jurnal yang saya pilih sendiri, iaitu bertajuk Liberalisme dalam konteks asas pembinaan negara Malaysia. Nama penulis jurnal ini ialah Abdul Aziz Al-Azmi. Tahun diterbitkan pada tahun 2016. Dalam jurnal ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang abstrak di dalam jurnal ini, hal yang diketengahkan dalam jurnal ini. Di samping itu, kelebihan jurnal ini, dan akhir sekali, hal yang berkaitan falsafah di dalam jurnal ini. Tanpa membuang masa, saya teruskan dengan poin yang pertama, iaitu abstrak. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum sejak di awal kemerdekaan hasil penjajahan British. Asas pembinaan negara ini dapat dilihat melalui pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 oleh Suruhanjaya RIK yang menerapkan elemen dan aplikasi prinsip-prinsip liberalisme. Walau bagaimanapun, falsafah liberalisme tidak dipraktikkan 100% seperti yang ditarifkan oleh Barat. Amalan liberalisme dalam perlembagaan berjalan seiring dan dikawal oleh agama Islam, kebebasan terhad dan nilai-nilai tempatan. Elemen kawalan berkenaan ini penting agar tidak menjadikan sebuah negara ini negara sekular dan terdedah kepada humanisme liberal. Seterusnya, poin kedua ialah idea yang diketengahkan dalam jurnal ini ialah prinsip liberalisme dan elemen kawalan dalam asas pembinaan negara Malaysia. Liberalisme merupakan satu ideologi atau falsafah besar yang dinamik, progresif dalam sistem politik dan ekonomi dunia. Dalam pengertian etimologi, liberalisme ialah falsafah politik yang memberi nilai kebebasan kepada individu serta tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin hak warganya. Manakala secara literal, liberalisme berkait rapat dengan pandangan luas, iaitu mementingkan kebebasan individu dari segi pegangan, tindakan dan pengeluaran pendapat mengikut cara dan pilihan sendiri. Elemen kawalan dalam undang-undang antara kedua kumpulan ini dikenali sebagai proses check dan balance bagi menghalang wujudnya kediktatoran atau totalitarianisme dalam kalangan pemerintah. Selain itu, poin ketiga ialah kelebihan jurnal. Apa yang saya dapat dari jurnal ini ialah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang pembentukan polisi dan pengubalan undang-undang di Malaysia adalah berdasarkan asas dan nilai yang sesuai, yang tidak bertentangan dengan agama maupun budaya masyarakat Malaysia yang recam. Seterusnya, saya teruskan dengan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan hak kebebasan kepada rakyat dari segi kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Fasal 1 A yang menyatakan tiap-tiap warga negara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran. Seterusnya, B menyatakan semua warga negara adalah berhak berhimpun secara aman dan tidak bersenjata. C menyatakan semua warga negara adalah berhak menubuhkan persatuan sendiri. Di samping itu, Fasal 2, 3, 4 menjelaskan bahawa sekiranya kebebasan yang diberikan disalahguna sehingga mengancam keselamatan, mengganggu ketenteraman awam, menimbul fitnah dan perhinaan terhadap mahkamah, perbuatan berapi-api atau tidak menghormati sensitiviti masyarakat, maka kumpulan pemerintahan secara legal boleh mengenakan sekatan kepada kumpulan yang diperintah. Di samping itu, Islam sebagai nilai tambahan dalam falsafah. Salah satu tanggapan perlu dijelaskan, iaitu walaupun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menggunakan prinsip liberalisme sebagai asas, tetapi terdapat nilai dan elemen Islam yang dimasukkan dalam perlembagaan. Sebagai contoh, mengelakkan negara ini diuruskan takbir sebagai negara sekular.
Perkara pokok yang perlu difahami ialah benar negara ini menggunakan prinsip liberalisme sebagai wadah, tetapi ia tidak mencedok 100% takrifan liberalisme barat. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.